Jadi untuk episod siri belajar kali ni, saya nak ajar korang berkenaan ekstrim dengan limit. Dan dua benda ni mesti di break, dan apabila dia break, dia akan menghasilkan sesuatu yang akan mempengaruhi kita punya trading. Kat sini ada ekstrim dan limit. Dalam siri yang lepas kita dah belajar berkenaan trading edge di dalam trading range. Namun siri yang lepas mungkin terlalu detail dan gagal menerangkan trading edge secara general. Asas trading range adalah sebuah kawasan yang memerangkap price pada dua paras harga tinggi dan rendah. Paras ini kita akan panggil sebagai range extreme. Jadi pada siri yang lepas kita dah explain macam mana cara untuk korang cari trading range menggunakan market structure, dan point-point market structure tu kita panggil sebagai range extreme lah untuk sesebuah trading range yang baru. Jadi dekat sini korang boleh nampak sebenarnya range extreme ni adalah lower high dan lower low dalam downtrend. So jarak di antara lower high dengan lower low ni kita panggil sebagai trading range. Jadi dekat sini lah kita akan lakukan kita punya trading. Tapi apa berlaku bila price break extreme? Nampak? Price break extreme, jadi dia akan mewujudkan new range extreme. Kalau kita tandakan dia punya market structure, sini adalah high, low, lower high, lower low, lower high, lower low. Nampak pergerakan dia mengikut structure, tapi kita akan trade berdasarkan range. Jadi bila kita dah ada new range extreme, kita akan ada trading range yang baru. So trading range baru kita dekat sini sampai sini. Bila price break extreme, maka akan ada extreme yang baru. Extreme ni maksudnya tu adalah point yang paling tinggi dengan paling rendah lah. Dia tak boleh nak pergi dah. So kalau price break extreme dekat atas pula macam mana? So dia akan jadi benda sama juga. Akan ada new range extreme, tapi dia akan guna yang sama lah dekat belah sini. So dekat sini korang boleh nampak ada new range extreme. Okay, so kalau kita compare, kalau dia break ke bawah, contoh kita ambil range yang downtrend kan, kalau dia break ke bawah, maka kita akan teruskan dengan kita punya setup sell lah. Tapi kalau macam dia break ke atas, dia break structure, maksudnya dekat sini ada signal pertukaran trend. Jadi kita boleh ambil dia sebagai kita punya trading range yang baru untuk kita buy. Nampak tak? Ni dia meneruskan trend, so kita sell. Ni dia lawan trend, so kita buy. Okay, so bila range extreme ni di break, dia akan menentukan sama ada kita nak buy ataupun sell. So tu adalah dia. Dalam mindset korang, extreme ni kegunaan dia untuk apa? Kegunaan dia untuk tentukan sama ada kita nak buy ataupun sell. Apabila paras extreme sesebuah range di break, maka akan terwujudnya extreme yang baru. Kemahiran mengenal pasti range break dan new extreme sangat penting kerana kita akan sentiasa trade di dalam range yang paling up to date ataupun latest. Disebabkan ini, kefahaman market structure juga penting untuk mengenal pasti kehadiran tanda pertukaran trend serta daya pasaran yang ingin meneruskan trend. So macam yang saya tunjuk tadi lah, kalau range yang baru tu terwujud dia meneruskan trend, maka kita akan fokus pada trend semasa. Kalau downtrend kita sell, kalau uptrend kita buy. Tapi kalau dia melakukan structure breaker, maka kita akan reverse entry tu. So kalau dia sedang downtrend, dia keluar signal pertukaran trend seperti structure breaker, jadi kita akan fokus kepada buy pula. Penandaan dan pemilihan range extreme bergantung sepenuhnya pada kemahiran kita membaca structure. Jadi apa-apa pun korang kena faham juga market structure untuk korang tanda range dengan betul. So kalau korang tak faham market structure, memang agak susah lah untuk korang pilih range. Kemungkinan range yang korang pilih pun akan salah juga, sebab korang punya penandaan market structure pun salah. So kalau kita tengok dekat sini, nampak range extreme, kita menandakan mengikut structure. Dekat sini pun bila dia dah break, kita ikut structure. Dekat sini pun sama, bila dia dah break, kita akan ikut juga structure. Ni adalah higher high ataupun structure breaker. So kita akan tandakan structure breaker tu sebagai kita punya setup untuk buy lah. Okay. Selesai berkenaan range extreme, sekarang kita akan belajar berkenaan limit di dalam range. Limit ini boleh didefinisikan sebagai sesuatu paras harga yang tidak boleh dipecahkan. Limit boleh hadir dalam pelbagai bentuk dan rupa serta kaedah bergantung pada ideologi seseorang trader. Namun untuk korang yang belajar dengan Hanzo, limit boleh dikelaskan sebagai satu paras harga yang tidak boleh dipecahkan di dalam range. Limit ni ada banyak jenis. Kadang-kadang ada orang menandakan limit menggunakan flat. Tapi macam saya pula, saya menggunakan market structure. Dan kalau korang tukar kepada flat limit ke apa ke, korang akan jumpa benda yang lebih kurang sama juga sebenarnya. Kat sini saya tunjuk contoh. Kat sini ada support, lepas tu kat sini ada engulf, retrace. So korang ada juga benda yang sama juga sebenarnya. Okay, nampak tak? 1, 2.
Okay, so tetap ada range dekat sini kalau korang tengok. Jadi macam style saya baca market structure, tapi depend pada ideologi korang lah, korang trade guna apa. Tapi bagi orang yang belajar dengan saya, kita akan gunakan range. Jadi limit boleh dikelaskan sebagai satu paras harga yang tidak boleh dipecahkan di dalam range. Maksudnya limit ni dia duduk dekat dalam-dalam ni je. Dia tak akan duduk kat luar-luar. Sebab luar ni kita panggil sebagai extreme. Okay, gambaran rupa limit telah pun saya kongsikan pada siri yang lepas berkenaan trading edge seperti berikut. Jadi kat sini saya ada lukis berkenaan range extreme dengan limit, nak tahu perbezaan dia kan. So kalau korang lukiskan market structure, high, low, lower high, lower low. Nampak tak market structure dia? Jadi range extreme ni sebenarnya dia adalah level lower high ke lower low. Ni adalah resistance, support, supply, demand. Tapi ruangan-ruangan di antara ni kita ada limit. Limit-limit dekat dalam range ni dia tak boleh dipecahkan. Tapi kadang-kadang boleh je pecah kan. Sabar dulu, nanti saya explain. So korang ada current price dekat sini, limit within range. Ni korang ada lower quartile range, mid range, upper quartile range. Jadi 3 level basic ni adalah korang punya limit dekat dalam range. Dan dekat hujung lower high ke lower low ni kita panggil sebagai range extreme. Kemungkinan kalau dia pecah ke atas dah tak jadi setup sell. Kalau dia teruskan ke bawah, kemungkinan dia tak akan sampai dah dekat range dekat atas ni. Jadi kita kena trade dekat range yang baru. Berpandukan pada gambar rajah ini, gambar rajah ni, apabila price datang ke LQR ataupun lower quartile range, kita akan panggil dia sebagai price approaching the limit. So ni current price approach LQR, maka ni kita panggil sebagai price approaching the limit. Maksud kita kena ready untuk cari entry dekat LQR ataupun lower quartile range. So apa yang kita buat, kita akan lukis trading edge. Nampak tak? Trading edge ni korang punya edge lah. Carilah base mana dekat LQR. Sama ada base yang paling kiri ke, base dekat sini ke, mana-mana yang korang jumpa. So ni pun saya tanda trading edge. So korang punya expectation adalah price masuk di dalam zone trading edge dan buat penurunan. Ni adalah korang punya expectation. Walaupun begitu, price tetap boleh di break oleh price. Ketika itu price sedang membuat satu perbuatan yang kita panggil sebagai limit break. Apabila limit break berlaku, maka akan ada limit baru yang menjadi aktif. So kita tengok gambar rajah ni. Bila price approaching the limit, limit mana dia pergi? Dekat LQR. So bila price menghampiri LQR, maka yang paling aktif adalah LQR. Dekat mid range, upper quartile range, tidak lagi aktif, tidak lagi aktif. Maksudnya kita hanya trade dekat kawasan yang aktif sahaja. Tapi apa yang berlaku bila price break buat new current price dekat atas, maka limit break akan berlaku. Jadi apa yang dah di break ni kita tak akan guna dah. Limit ni telah terbatal, maksudnya dia telah di break. Jadi apabila limit yang aktif telah di break, maka dia akan berlaku limit break. Apabila limit telah di break, maka dia akan berlaku limit break. Limit telah terbatal, maka dia akan berlaku limit break. Jadi apabila limit telah di break, limit telah terbatal di break. Jadi apabila limit dan limit yang seterusnya akan menjadi aktif. Jomlah kita compare dua gambar ni. Nampak tak? So current price dekat sini, mula-mulanya LQR ni aktif, tapi selepas dia di break, nampak tak? Dia break dekat atas ni, dia buat new current price dekat atas, maka LQR yang aktif tadi telah menjadi limit break. Dia adalah break. Dia adalah break pula. Dia adalah limit yang telah di break. So kita panggil dia sebagai limit break lah. Jadi MR ataupun mid range tadi yang tak aktif, selepas dekat bawah ni dah jadi limit break, dia akan aktif. Nampak tak? Mula-mula dia tak aktif, tapi selepas limit break berlaku, dia akan aktif. Kalau dia teruskan lagi perjalanan dia dekat sini, maka dekat sini pun akan jadi limit break. Okay, so bila price naik ke atas ni, dekat sini akan jadi limit break. So dekat upper quartile range ni, dia akan jadi aktif. Okay, so kita akan cari trading edge dekat sini lah pula. Faham tak? Maka apabila berlakunya limit break, kita perlu mencari trading edge yang baru pada limit semasa yang aktif. So kita tengok dekat sini lah. Nampak dia break, lepas tu dekat sini jadi aktif, yang ni limit break. So kita cari trading edge. So kita punya expectation price akan turun dekat yang bahagian yang aktif ni saja. Tapi kalau dia break lagi sekali, maka dekat sini akan jadi limit break, dekat sini pula akan jadi aktif, dan kita akan cari trading edge dekat upper quartile range pula. Kesimpulan untuk extreme break dan limit break adalah extreme break akan bertukar signal daripada buy ke sell, sell ke buy. So kalau kita tengok kat sini, nampak tak? Extreme bila di break, sama ada dia nak meneruskan lagi dia punya sell ataupun dia nak bertukar menjadi buy.
So extreme break ni nak bagi tahu kita punya signal mungkin daripada sell akan bertukar menjadi buy, buy akan bertukar menjadi sell, bergantung pada extreme mana yang di break. Kalau extreme yang break tu dia membawa signal kepada buy, maka kita akan buy. Kalau extreme tu dia break ke bawah, dia memberi signal sell. Yang ni akan depend berkenaan market structure lah. Macam mana korang nampak berkenaan market structure, downtrend ke, uptrend ke, downtrend berubah jadi uptrend, uptrend berubah jadi downtrend. Yang tu korang kena refer balik topik berkenaan market structure. Manakala limit break akan menyebabkan pertukaran setup dari yang semasa ke seterusnya. Setup ni kita boleh ibaratkan macam base, swap zone, chart pattern, ataupun apa-apa zone lah, support become resistant ataupun sampai resistant ke. So semua ini dipengaruhi oleh limit break. Contoh dia macam dekat sini, kita nak sell tapi dia punya limit kena break. Kita punya sell kena break. So kita nak kena masuk buy ke? Belum lagi, sebab range masih aktif untuk sell, cuma limit je telah di break. Jadi kita akan try dekat sini, try dekat sini lagi satu. Bila range extreme di break, barulah kita akan cari buy pula. So macam tu adalah cara saya trade lah. Saya ni bukan tahu masa depan, saya bagi tahu satu zone, lepas tu saya expect price memang kena confirm ikut. Tak juga, saya ada 3 level, iaitu level-level limit yang saya bagi tahu dekat sini lah. Lower quartile range, mid range, upper quartile range. Dalam masa yang sama, saya bukannya letak sell limit, sell limit, sell limit, sell limit terus tunggu dekat situ. Saya akan tunggu price action. Kalau dia tembus terus, maksudnya saya takkan entry lah. Tapi kalau dia datang slow-slow buat price action, saya akan masuk lah. So semua tu bergantung pada price action juga. Sekian. Jadi tu saja nota untuk extreme dengan limit ni. Sekarang kita nak tengok contoh dekat chart pula. Okay, so kalau korang tengok dekat sini, ni adalah GBP CHF. Dekat siri yang lepas saya bagi tahu kita akan trade berdasarkan range lah. So kalau range ni kita boleh buy, kita akan buy. Kalau di break, kita akan tunggu dekat mid range. Kalau tak boleh juga, kita akan tunggu dekat lower quartile range. Jadi kita tengok apa yang berlaku hari ni ya. Okay, kita tandakan dulu kita punya range. So kita tarik daripada atas ke bawah, tandakan level-level dia. So 1, 2, kita ambil level 50%. Sama juga dekat sini. So kita dah boleh delete kita punya Fibonacci, dan kita tandakan lah. So biru ni saya tandakan sebagai kita punya apa, extreme. So extreme pada sini ke sini adalah extreme, dan warna pink ni pula kita tandakan sebagai kita punya limit lah. Okay, so ni kita punya limit. So ni adalah mid range, upper quartile range, lower quartile range, extreme, extreme. So biru ni extreme. Ni pergerakan dia menggunakan pergerakan dekat sini saja. Saya tanda sikit. Kita nak gunakan pergerakan yang hijau ni saja, bukan dekat tepi ni. Jadi bila dekat sini di break, macam kita tengok dalam siri yang lepas, nampak? Pada siri yang lepas kita target nak buy dekat sini, tapi akhirnya dia pergi sampai lower quartile baru dia naik. Tapi dia tak ada break pun kita punya extreme. Tapi kita tengok hari ni dia break sini, break sini, break sini. So kita tengok kerugian kita berapa. So contoh dekat upper quartile range kita masuk dekat base ni. Lepas tu kalau dekat mid range kita masuk dekat mana? Kita tengok pricing. Dekat sini. So untuk lower quartile ni kita guna Fibonacci lah untuk tengok lagi detail. So kita ada level 38.2 sampai 61.8. So mana-mana zone yang bersentuhan dengan level ni, kita akan gunakan dia sebagai kita punya zone. Okay, so sekarang kita carilah semua base yang ada dekat kawasan ni yang kita boleh jadikan sebagai kita punya entry point. Okay, so dekat sini pricing tak kena, dekat sini tak boleh, dekat sini tak kena. Saya tengok dekat sini, rasa minggu lepas pun saya ambil yang dekat sini, kata silap saya. Okay, kita tandakan jauh-jauh ni duduk dekat mana tadi. Okay, dekat sini. Okay, ni todo despeinado porque no me dio tiempo nada ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. Itu. Dalam situasi ni kita kena stop loss lah kalau kita menggunakan zone tu semata-mata lah. Tapi price masih lagi belum break extreme. Lepas tu dia buat kenaikan. Ni kalau guna cut loss pun tetap loss sebab kena cut dia kat sini. Tapi ni gambaran dia sahajalah. Jadi kena stop loss dulu baru dia buat kenaikan ke atas. So dekat sini kalau kita kira loss kita, kat sini dalam 40 pip, sini dalam 60 pip, dekat sini risk dalam 40 pip. Dekat sini saja dah 100 pip kalau kita tengok kerugian kita. So sini dua ni adalah 100 pip.
Contohlah dalam satu keadaan di mana kita punya stop loss tak kena dekat sini, dia dah buat kenaikan sebanyak 300 pip. So kita dah cover pun kita punya loss dekat sini. The land of make-believe. Tapi ni contoh yang tak ada rezeki lah. Dia terus sentuh kita punya stop loss, lepas tu naik. Tapi itulah gambaran menggunakan trading edge. Tak semestinya bila korang dagang macam ni terus nak tukar teknik ke apa ke. Tapi macam ni adalah cara saya trade dan saya selesa dengan cara saya. Serious? Tapi itu depend pada korang lah, korang nak ikut ke tak kan. So kat sini saya buat penandaan sikit lah. So sini adalah extreme, ini pun extreme. Ni kita delete. Ni adalah dia punya trading edge lah. Limit break, limit break, limit break. So selepas ketiga-tiga limit ni di break, selalunya kita akan park tepi dululah. Dah 3 kali dah loss ni, loss, kita akan park tepi. Tapi untuk jadikan contoh, kita just imagine lah dekat sini dia tak kena stop loss dan buat kenaikan dia dah cover. Tapi dalam situasi dekat sini live market ni memang loss lah. Jadi dekat sini kalau korang tengok dia dah buat limit yang baru nampak tak? Dia pecahkan. So kat sini extreme telah dipecahkan. Daripada hujung sini sampai ke sini, kita dah boleh tandakan kita punya range yang baru. Tapi tu kalau kita nak live trade lah. So dekat sini saya tunjuk contoh situasi price yang fail lah. So dekat sini ada fail. Tapi kalau kita tengok yang lepas-lepas ni dia jadi macam biasa je. So 2, 3, 4 kali jadi, sekali tak jadi, takkan dah nak tukar teknik kan. So korang kena konsisten dan cari kemahiran korang lah. So kalau macam saya price masuk laju macam ni, saya takkan entry. Saya akan tunggu dulu. Saya akan tunggu at least price dah dimakan. Price dah dimakan dekat mana? Dekat sini lah. Nampak? Base di break dengan 3 candle. Ni adalah base SND yang valid. Walaupun dia besar gerabak macam ni, tapi dia tetap valid. Nampak merah, biru, tak lebih daripada 3 candle. Dia pecah dengan candle ketiga. So dia masih valid sebagai supply and demand. Cuma dekat sini kita dah kena stop loss dululah. Dan berkenaan trade price action macam ni saya belum ajar lagi. Cuma janganlah disebabkan loss dekat sini korang terus tinggalkan benda ni sebab benda ni InsyaAllah lah akan berguna untuk korang. Jadi saya rasa tu saja perkongsian saya untuk minggu ni. Saya harap korang dapat sesuatu lah daripada perkongsian saya ni. Kalau jenis yang suka kecam, dia akan nampak loss ni je. Tapi bagi orang yang nak belajar, dia akan belajar sesuatu lah daripada perkongsian saya ni.